dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pertemuan kita bulan lalu kita telah selesai bab kita yang ke-49, iaitu bab ma jaa fi haya'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan lepas kita sebut tentang bab berkaitan dengan sifat malu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan sambung dengan bab kita yang baru, iaitu bab ke-50. Bab kita yang ke-50, iaitu bab ma jaa fi hijamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu bab berkaitan dengan berbekam. Berkaitan dengan berbekam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. Hari ini kita tengok bab yang ke-50, iaitu kata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa fi hijamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkaitan dengan berbekam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam, dan ini adalah salah satu daripada sunnah yang sebahagian besar masyarakat kita tidak mengamalkannya. Bahkan ada di kalangan kita pun tuan-tuan, sepanjang-panjang hidup ni tak pernah bekam sekali pun. Kan? Dia takut pasal apa? Pasal nak kena toreh dah kata. Toreh bukan sihat. Kan? Toreh sikit-sikit je, bukan nak siap pun, bukan orang nak lapah kita pun, kan? Dia nak toreh sikit-sikit je. Tapi kadang-kadang tu lah ni mahal sangat pula lah kadang-kadang tu, kan? Ya, RM80. Lah ni pasal dah makin terkenal dah, dia jadi kuih mahal lah. Kalau dulu-dulu tu dalam RM40 lah, kan? Tapi kalau ada orang kena menyakit sungguh ni, dia 100 pun tak apa. Jadi nak kena tunggu ada menyakit teruk baru dia nampak murah. Tara tu dah. Masa dia duduk sihat ni dia, mahalnya RM40. Bila dia dah main sakit ni, saya nak buat lagu mana, dia pergi bekam tengok. Berapa ni? 8 cup RM80. 80 murah, baik murah pula. Pasal sakit. Kan? Kalau sihat ni tak nampak kan? Saya pun duk berbekam juga. Tapi bukan selalu, jarang-jarang. Kadang-kadang. Kadang-kadang bekam. Baik, kita tengok tajuk kita ni, iaitu berkaitan dengan bekam. Jadi bekam ni benda apa tuan-tuan? Bekam ni maknanya ialah kita keluarkan darah. Orang kita panggil darah kotor lah tu. Darah kotor ataupun darah yang tak berguna daripada badan kita. Dengan cara dikeluarkan darah tersebut dengan melalui torehan. Kita toreh dah. Toreh sikit-sikit tu, disedut, kemudian ditoreh, kemudian disedut keluar lagi. Kan? Ada jenis cucuk. Ada juga jenis cucuk, ada jenis toreh. Kalau dalam bahasa Arab dia ada beza. Dia ada beza sikit. Kalau jenis cucuk-cucuk macam akupuncture tu, itu dia tak panggil hijamah, dia panggil faslun. Fasl. Itu kalau jenis cucuk-cucuk ni, akupuncture ke apa ke, jenis cucuk ni bagi keluar darah ke keluar angin ke, dia panggil faslun. Tapi kalau yang jenis keluarkan darah yang banyak ni, dalam kuantiti yang banyak, kemudian dikeluarkan dengan cara kita cucuk ataupun toreh dan sebagainya, itu dipanggil hijamah. Yang pentingnya kita mengeluarkan darah daripada tubuh badan kita. Untungnya orang perempuan tak buat hijamah, tak buat bekam ni pun, memang dia duk keluar darah selalu. Alhamdulillah. Itu satu cara yang Allah Ta'ala bagi jadi kepada orang perempuan. Sebab tu kalau kita dengar dalam ceramah Dr. Safari kan nama dia, pakar jantung tu kan, Dr. Safari kan, Safari.
Dia sebut, dia cerita tentang untungnya orang perempuan ni, kerana orang perempuan ni dia risiko untuk dapat serangan jantung ataupun darah tinggi ni agak lambat. Dia mula nak kena penyakit jenis-jenis jantung, darah tinggi apa semua ni, kebanyakannya selepas daripada mereka putus haid, menopause. Kalau memang ada satu hormon dalam badan dia pun, Allah Ta'ala ciptakan untuk dia membuka ruang-ruang darah, supaya darah tu berjalan. Waktu kita orang lelaki ni, dia selalu muda-muda pun dah kena terbabas lah. Kan? Muda-muda pun dah kena darah tinggi dah, dia dah kena jantung dan sebagainya. Tapi orang perempuan ni dia lambat sikit. Barangkali itulah Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia. Jadi kita ni orang lelaki ni dia tak boleh, ataupun tak pernah berlaku lah orang lelaki ni dia main period. Walaupun dia buat operation sekali pun, tak mungkinlah dia akan jadi period. Jadi cara dia kita nak buang darah kita ni, orang sebut darah kotor lah, dalam bahasa Arab dia panggil damun fasid, darah yang tak guna, darah kotor lah. Itu dengan cara kita berbekam. Sangat baik kita berbekam ini. Dan ada tuntunan daripada Nabi SAW. Kita akan tengok hadis-hadis berkaitan dengan bila waktu yang sesuai untuk kita berbekam. Ada hari-hari dia, ada tarikh-tarikh dia, dan adalah yang disebut oleh Nabi SAW berkaitan dengan bekam ini. Baik. Mari kita tengok hadis kita yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. Wa bihi ilahi qala haddatsana Ali bin Hujur. Qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Humaid qala su'ila Anas bin Malik an kasbil hajjam. Ditanya kepada Sayyidina Anas bin Malik tentang apakah hukum pendapatan orang yang hajjam. Hajjam ni makna orang tukang bekam. Orang tanya kepada Sayyidina Anas, wahai tuan, apa hukum pendapatan orang yang duk berbekam? Dia buat bekam ke orang. Tukang bekam, apa hukum dia? Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah. Nabi sendiri pernah berbekam dan dibekam oleh Abu Taibah, satu orang sahabat. Dia ni adalah nama dia Nafi', ataupun lebih dikenali dengan Abu Taibah. Dan Abu Taibah ni dia adalah seorang hamba. Dia seorang hamba. Jadi hamba ni tuan-tuan dia tak boleh buat kerja sendiri. Maksud saya ialah dia tak boleh buat pilihan dia. Saya rasa macam saya nak pergi berniaga. Dia tak boleh pasal dia hamba. Dia bukan orang merdeka. Dia bila dia hamba ni dia kena minta izin pada tuan dia. Dia kena abang kat tuan dia, tuan. Bukan tuan-tuan. Tuan kan. Tuan, saya ni ada kepakaran sikit dalam berniaga ni. Boleh tak saya nak berniaga? Jadi tuan dia kata boleh, awak tak boleh. Bagus kalau hang nak berniaga pun bagus juga. Tapi aku bagi modal ke apa ke sebagainya, tapi hang kena banyak kharaj, kena banyak cukai. Cukai kepada tuan dia. Nak berniaga ke? Okey boleh, tak ada masalah, hang berniaga lah. Tapi hang kena ingat hang tu hamba bukannya merdeka. Jadi apa pun bawah takluk bawah dia lah, bawah tuan dia. Jadi tuan dia pun kata, okey kalau macam ni, kalau hang nak berniaga boleh, tapi hang kena banyak cukai sekian harga. Ni zaman dululah, zaman ada hamba. Lah zaman tak ada hamba dah. Zaman dulu dia ada hamba, maka kena minta izin daripada tuan dia. Baik. Jadi dia ni, Abu Taibah ni dialah tukang hijam ataupun tukang bekam Nabi SAW. Fa'amara lahu bisa'in min ta'am. Maka diberikan kepada dia 2 sa'. 2 sa'. 2 sa' ni apa dia? Cupang.
2 cupak daripada makanan. Wa kallama ahlahu. Nabi pun kata kepada dia punya tuan dia, fa wada'u anhu min kharajih, supaya dia dikurangkan daripada cukai dia. Dia bila Nabi SAW tanya kat dia, Nabi tanya kat dia, hang ni berapa duit tuan hang minta? Dia kata, tuan saya minta kena bayar 3 sok, 3 cupak. Makna kena bayar 3 sok lah. Jadi dia pun, Nabi SAW jumpa dengan tuan dia, minta supaya dikurangkan. Ni baiknya Nabi. Minta kata, Allah hang pun bagi apa minta banyak-banyak, dia kukuk mana apa hamba hang juga. Kan? Tolong kurangkan sikit, bagilah diskaun kat dia sikit, bagi kurang sikit. Bila Nabi yang minta, orang beriman ni tak ada masalah, kan, bagi ya. Nabi sedari pihak kat tuan dia, supaya dikurangkan daripada cukai dia. Kemudian Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijama. Sesungguhnya ubat yang sebaik-baiknya, afdal, yang terbaik, ma tadawaitum, jenis benda yang kamu boleh berubat dengan dia ialah al-hijamah, iaitu berbekam. Sebaik-baik perubatan yang kamu boleh buat, boleh guna, ialah dengan berbekam. Au inna min amsali dawaikum al-hijamah. Amsal, yang terbaik. Ataupun Nabi kata apa? Sesungguhnya yang terbaik daripada perubatan yang kamu boleh buat ialah al-hijamah, berbekam. Jadi ini yang terbaik yang disebut oleh Nabi SAW. Bahkan dalam satu riwayat menyebut, malaikat sendiri pun memerintahkan kepada Nabi SAW, ajarkan kepada umat, suruh umat kamu berbekam. Murru ummatakum bil hijamah. Ada satu riwayat, malaikat sendiri kata, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tolong ajak, suruh, perintahkan umat kamu supaya berbekam. Nak kata ada kelebihan yang besar apabila kita berbekam. Di dalam kehidupan Nabi pun, Nabi banyak kali berbekam. Ada banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang Nabi sendiri berbekam. Pasal apa soalan dia? Pasal apa orang tanya? Pasal apa orang tanya dekat Sayyidina Anas bin Malik tentang pendapatan orang yang buat bekam ni? Awak tak boleh ke? Dia takkan saja tanya, mesti ada pasal. Kan? Bolehkah ambil upah ataupun bolehkah orang mengambil menjana pendapatan menggunakan kaedah berbekam? Dia buat bekam ke orang, bolehkah? Soalan ini ditanya sebab apa tuan-tuan? Kerana ada hukum larangan melakukan servis bekam ini. Kerana apa? Ilah dia ialah sebab cara berbekam zaman dahulu, zaman jahiliah tak sama dengan cara bekam yang dibenarkan. Cara bekam orang dulu, sebahagian orang jahiliah, mereka bekam, ada yang menggunakan mulut, sedut mulut. Dia tongai-tongai, dia sudut, dia jadi darah kula. Tapi dia tak telan darah tu. Dia tu pun jenis bekam juga. Kan? Ada juga zaman dulu depa duk guna kap tu lah, guna kap. Kan? Tapi bukan guna kap model macam zaman kita ni, dia ada alat boleh tarik pam tu. Dulu depa ada guna kap lah, guna cawan dan sebagainya. Adalah zaman dulu. Ataupun zaman-zaman dulu depa guna tanduk. Kan? Orang kita pun ada guna tanduk ni kan? Sebahagiannya. Tapi memang nampak badan bertanduk. Kan? Tengok gambar pun nampak, gerun. Dia pergi balas mana tanduk banyak ni. Kan? Tak apa, dia pergi kat dia lah kan. Tapi itu antara benda yang dibuat oleh orang zaman dulu. Kalau menggunakan bekas-bekas dan sebagainya, maka tu hukum dia harus. Tapi yang ditanya ni sebab apa? Sebab zaman dulu ada juga di kalangan orang jahiliah, zaman jahiliah dulu, mereka guna mulut. Ataupun mereka tarik tu, mereka sudut guna mulut. Mereka guna tanduk tadi juga, tapi mereka sudut guna mulut kalau ke manakah adalah, sehingga menyebabkan percampuran darah masuk dalam mulut dan sebagainya.
Maka di situlah punca kenapa sebahagian ulama mengatakan haram berbekam. Tapi bekam dengan cara macam itulah. Tapi kalau berbekam dengan cara kita pada hari ini, dengan cara yang pam lah apa sebagainya, dengan cara yang baik ni, tidak ada masalah. Hukumnya adalah harus. Cuma persoalan ni timbul bersebab orang tanya kat Sayyidina Anas, dan Sayyidina Anas pun menjelaskan bahawa Nabi sendiri suruh berbekam. Nabi berbekam dan Nabi sendiri suruh berbekam. Bahkan Nabi pula minta kurang kepada tuan punya Abu Tayyibah ni supaya dikurangkan dia punya cukai dia. Itu banyaklah syahid daripada hadis ini terlalu banyak yang dikeluarkan oleh ulama. Dalam satu hadis juga tuan-tuan, Nabi SAW sebut, inna khaira ma tadawaitum bihi as-su'ud. Sesungguhnya ada perubatan yang baik yang kamu boleh gunakan. Yang pertama kata Nabi ialah as-su'ud. As-su'ud ni maknanya ialah sesuatu yang ditarik melalui hidung. Yang dikeluarkan melalui hidung. Itu satu. Ada juga yang berbentuk wal-ladud. Wal-ladud ni maknanya ialah sesuatu yang dikeluarkan mengikut mulut. Kita berubat dengan cara muntah ke apa ke, dia adalah cara dia. Yang ketiga ialah wal-hijamah. Yang ketiga ialah dengan cara mengeluarkan darah. Dan yang keempat kata Nabi wal-mashi, iaitu dengan cara mengeluarkan daripada buang air. Dengan cara buang air. Ini semua ni cara-cara nak bagi keluar benda-benda penyakit dalam badan kita. Sama ada melalui hidung, sama ada melalui mulut, ataupun daripada cara keluarkan darah, ataupun dengan cara kita mengeluarkan daripada saluran dubur kita. Sebab ada juga disuruh supaya dikeluarkan. Seperti dalam kalau kitab-kitab lama dia suruh makan julak. Tapi bagus tuan-tuan, sebenarnya kita kalau boleh flush, keluarkan tak elok dalam badan kita ni. Terutama dalam usus-usus kita hak lama-lama, hak berapa puluh tahun duk melekat tu dah. Jadi bila usus tak elok ni tuan-tuan, akan menyebabkan badan kita jadi bertoksik. Jadi badan kita ni masih ada kotoran dan juga boleh menyebabkan tak sihatlah tu badan kita. Sebab tu disuruh kepada kita juga sekali-sekala makan benda-benda yang boleh kita flush. Ya. Oh, daun cina maki. Yang tu makan dia lagu mana? Ada cara ada. Oh, daun cina maki. Jenuh tuan-tuan. Cina apa kena maki? Dia kena maki ke dia yang maki? Tak tahu Ya. Daun henna. Oh, yang tu Oh, ada iklan mata corok tu kan. Yang tu pun bagus juga. Saya pun ada agak di rumah. Kadang saya makan. Saya tak kena makan pun tak apa. Tapi sebab saya ni orang yang paling berdisiplin. Alhamdulillah. Saya disiplin sungguh. Saya bangkit tidur, tuan-tuan. Perkara pertama, Perkara pertama wajib saya buat ialah masuk wilayah. Saya masuk wilayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuhan bagi kat saya, alhamdulillah. Saya kalau masuk bilik ayak dia mesti ada benda hak yang akan dikeluarkan. Alhamdulillah. Sampai orang rumah saya, isteri saya dia kata apa? Abang ni besiak. Besiak kata saya. Saya duduk di atas jamban tu keluar. Nak buat aku mana kelebihan aku. Kan? Ada orang sampai selalu tak boleh nak buang lah dan sebagainya, terang sampai buasir dan sebagainya. Alhamdulillah, saya alhamdulillah. Dia memang dia flash. Kok mana pun pagi mesti flash. Awal-awal pagi dia flash dah. Alhamdulillah. Dan bagus sebenarnya kalau kita boleh ajak diri kita setiap hari belajar awal-awal pagi bagi keluar. Awal pagi bagi keluar awal-awal. Buang siap-siap. Cukup bagus. Untuk kesihatan perut kita lah. Kesihatan badan kita. Baik. Nah, ini hadis yang pertama, iaitu berkaitan dengan apabila ditanya kepada Sayyidina Anas apakah hukum orang mendapatkan pendapatan daripada berbekam, maka Sayyidina Anas kata Nabi sendiri pun pernah berbekam
disuruh oleh Nabi SAW kepada Abu Taibah untuk bekam dengan Nabi. Nabi pula pergi bagi duit kat dia. Mana abang kata boleh. No? Tu bagus. Kemudian dalam hadis yang lain pula, hadis yang kedua, haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Warqa bin Umar an Abdul A'la an Abi Jamilah an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Sayyidina Ali kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam. Wa amarani, dan Nabi juga suruh aku supaya berbekam. No, bukan kata Nabi saja berbekam, Nabi pun suruh Sayyidina Ali, kamu tunggu apa lagi, bekam kali. Kan? Wa a'taitul hajjam, maka aku pun beri kepada tukang bekam ini, iaitu Sayyidina Abu Taibah juga, ajrahu, ganjaran dia ataupun upah dia. Jadi maknanya Sayyidina Ali pun berbekam juga. Jadi bekam ni satu benda yang sangat baiklah. Dia ada cara-cara dia, dia ada waktu dia, dia ada masa dia, dia ada tempat dia. Kalau kita tengok dalam hadis, ada beberapa hadis Nabi SAW berbekam di urat yang dipanggil akhda'in. Akhda'in ni makna urat yang duduk di sini. Betul-betul dengan telinga ni. Betul dengan telinga ni, tang ni. Kalau naik darah tinggi ke apa, kalau naik dia tang ni dia cekang. Ni kan, cekang urat ni tang ni. Nabi biasa bekam tang ni. Nabi biasa bekam di sini. Dan juga Nabi juga berbekam di belakang badan. No? Berbetulan dengan belakang badan. Ini baina katifain, di antara dua bahu Nabi. Dan ada sebahagian ulama menunjukkan tempat yang lebih tepat ialah di tempat yang ada ni tulang belakang kita ni ada timbul. Kan? Saya tak bisa tengok tulang belakang saya. Kan? Tapi kita tengok orang yang tak berapa nak ada isi ni, kalau dia tengok dia akan ada timbul. Saya payah nak cari pasal saya ada perlindungan. Kan? Jadi tak apa nak jumpa. Jadi kalau orang hak kurus tu, kita akan nampak dia punya tulang timbul belakang tu. Jadi di antara itulah. Bukan di tulang tu, di antara tulang itu. Pernah dibekam oleh Nabi SAW. Jadi bukan di situ sajalah. No? Ada juga yang terbaik ialah di kepala. Betul-betul atas kepala ni. Atas kepala ni saya tak biasa buat lagi lah. Takut kurang handsome. Kan? Tapi betul-betul hak bagusnya atas kepala ni. Betul-betulnya atas kepala ni. Kalau ada juga yang berbekam betul-betul di belakang. Dekat belakang ni. No, itu pun bagus juga. Tapi kalau ikut pandangan Ibnu Sina, dia kata tak bagus. Pasal atas kepala kita ni dia ada beberapa bahagian lah. No? Bahagian untuk mengingat di belakang. Bahagian untuk berfikir di depan. Dia lebih kurang begitu lah. Dia ada 3-4 pembahagian yang disebut oleh ulama. Saya tak apa pandai sangat abang ni. Tapi lebih kurang begitulah. Jadi sebab tu orang kalau mengapai ke apakah dia tak boleh nak bekam kat belakang ni. Pasal mengganggu hafalan dan sebagainya. Wallahu a'lam. No, saya tak apa pastilah benda tu. Tapi disebut kena tanya orang geng-geng hak yang pergi belajar ni. Dia pun tahu mana. No? Dia ada poin-poin dia. No? Kat belakang badan ni pun ada poin-poin dia. Dia tak semestinya bekam ni di belakang badan saya. No? Kita tengok ada hadis Nabi berbekam di kaki. Dia cerita dia tentang bekam ni, orang Arab dulu, orang Arab dia tak erti nama dia mengurut ni, dia tak erti. Kan? Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan. Siapa hak pandai mengurut tu, kalau boleh duduk letak kursi di depan tu, Masjid Haram tu, bawa minyak urut tu. Kan? Pandai mengurut lah. Allah, laku. Kan? Saya kalau saya pergi umrah, tuan-tuan, saya ni badan dia lah. Ada LL lah juga. Kan? Jadi bila kita duduk pergi berjalan, bila kita pergi tawaf, kita pergi sa'i habis kat 2-3 jam, tuan-tuan. Balik daripada tu teringat lah, kalau lah ada tukang urut, ya Allah. Kan? Dia mau kena import geng Thailand pergi duduk tu. Masas. Kan?
Pakai tok Arab tak jejar-jejar. No? Kalau boleh masah ni tuan-tuan, picit urut kan, urut kaki pula, masya-Allah sedapnya. No? Tapi orang Arab dia tak erti, dia geli. Kan? Ni apa dia duk pegang-pegang pula, dia kata dia geli, LGBT ke apa-apa ni. Dia bukan LGBT, tu nama dia murut. No? Tak payah urut cari dalam bahasa Arab urut ni letak apa? Tak tahu. No? Jadi tapi dalam perubatan orang Arab, salah satunya dia pun menggunakan hijamah ni. Kalau sakit kat lutut, dia pun akan berbekam di lutut. Kalau sakit kat perut, saya tak tahulah. Kan? Tapi selalunya jenis urat-urat ni dia pun akan berbekam di kawasan itu. Jadi harus, kita hukum dia harus. Kalau kita berbekam ni, hukum dia harus. Bagus ya. Baik. Hadis seterusnya. حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر عن شعبي عن ابن عباس قال ini ada hadisnya. إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين. Ini saya sebut tadi. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini riwayat ni cukup famous lah, berkaitan dengan berbekam ni. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas bahawa Nabi SAW berhijab di urat leher. Yang tepat saya sebut tadi. Di kawasan ni. Ada juga di kawasan bawah ni. Ada yang kata di belakang. Wa bainal katifain, dan di antara dua bau. Wa a'tal hajjama ajrahu, dan Nabi memberikan tukang bekam itu akan ganjaran dia, upah dia. Walau kana haraman lam yu'tihi. Kalau benda tu haram, pastilah Nabi tidak akan memberikan. Ini menjawab soalan yang saya sebut tadi, tentang apakah hukum mengambil pendapatan dengan cara berbekam. Jadi Nabi SAW dalam riwayat dia sebut, Nabi bila kena dalam perang balik pada Khaybar, dalam perang Khaybar tu kan ada Yahudi perempuan itu, dia racun Nabi dan sahabat dalam daging. Oleh kerana Nabi pun ada makan juga, Nabi pun makan jugalah sikit. Cuma ada sahabat seorang lagi, tapi dia makan laju sikit, maka dia pun syahid. Nabi walaupun daging tu dah cakap, jadi Nabi dah buang, tapi masih ada lagi kesan-kesan. Salah satu daripada cara untuk Nabi berubat daripada kena racun tersebut ialah dengan cara Nabi berbekam. Dan memang adalah kesannya, tapi oleh kerana racun tu memang racun yang agak kuat, akhirnya boleh menyebabkan Nabi pun wafat dengan sebab diracun jugalah. Diracun juga. Start daripada itu Nabi mula sakit. Jadi mula Nabi lebih banyak berbekam ini beberapa kali, dalam riwayat ada kata 3 kali, ada riwayat kata 5 kali berbekam selepas daripada kena racun tersebut. Jadi menunjukkan salah satu cara Nabi berubat ialah berbekam. Dan di sini juga hadis ni menunjukkan kepada kita tentang kalau sakit berubat sunnah. Sakit apa pun kena berubat, dia merupakan sunnah. Sunnah, niat kita berubat itu adalah mengikut sunnah, dapat pahala. Kalau mati tuan-tuan, barangkali mati kita dapat pahala yang terakhir ialah pahala berubat. Itu lebih baik. Kan? Jadi kalau sakit, makanlah ubat. Sebab ada orang yang jenis tawakal, tak kena gaya. Dia kata Allah yang bagi sakit, Allah reti lah nak bagi hilang. Kalau hang lapar, hang tak reti pula kata Allah bagi lapar, tak Allah bagi kenyang. Pandai pula pergi cari nasi kena. Dia pandai pula pergi cari murtabak. Awak tak kata mau kena ajak kali tu lelaki lagu ni. Kan macam-macam ni. Kalau ayah ni pakcik-pakcik aja dia tak mau makan ubat, dia kata Allah yang bagi sakit, Allah bagi. Kan? Allah bagi sakit, Allah lah bagi sihat. Buat sehari jangan masuk. Kan? Mai tengah hari kata mana ada makanan. Awak tak masuk lagi kata. Awak abang lapar ke? Lapar lah. Tak tengok pukul 1 dah. Allah bagi lapar, Allah bagi kenyang. Mau kena ayat tu kalau ke, kan? Dia makan ubat. Kita konti azan tak.
Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الشرف ودرجة العالية رفيعه وبعث مقام محمود الذي وعدته انك لا تخلف. اللهم اتنا ما اتيت عبادك الصالحين. Baik. Jadi Nabi SAW mula lebih banyak berbekam apabila Nabi kena racun tersebut. Dan racun itu kekal dalam badan Nabi sehinggalah Nabi wafat, dan disebut oleh ulama Nabi juga dikira sebagai mati syahid juga. Baik, dapat pahala syahid lah. Nabi pun dapat pahala syahid juga. Hadis seterusnya, haddatsana Harun ibn Ishaq qala haddatsana Abdah an ibn Abi Layla an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar kata apa? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman fahajamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang tukang bekam. Inilah Sayyidina Abu Taibah tadi. Wa sa'al fahajamahu, maka Nabi pun berbekam. Wa sa'alahu, dan Nabi tanya kepada dia, kam kharajuka, berapa cukai yang hang kena, tuan hang bagi ta'am berapa? Faqala, dia kata, salasatu asu', 3 su', 3 cupak. Fa wada'a anhu sa'an, maka Nabi minta kurang. Wada' ni makna minta kurang lah, diskaun. Nabi minta kepada tuan dia supaya diberikan diskaun, minta kurang. Sa'an, satu sa'. Wa a'tahu ajrahu, dan Nabi beri kepada dia upah. Ini dalil kepada hukum harus kepada berbekam, dan Nabi prihatin kepada orang yang buat bekam ni, bahkan Nabi memberikan kepadanya dua benda. Satu, Nabi bagi upah kat dia, satu lagi Nabi minta supaya diberikan diskaun terhadap cukai yang dikenakan pada dia. Cukai ni hamba lah, pasal dia hamba. Baik. Hadis seterusnya, ni hadis lebih kurang hak tadi jugalah, hadis Abu Taibah tadi. Hadis seterusnya, haddatsana Abdul Quddus bin Muhammad al-Attar al-Basri. Qala haddatsana Amr bin Asim. Qala haddatsana Hammam wa Jarir ibn Hazim. Qala haddatsana Qatadah an Anas bin Malik qala. Juga hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'in wal kahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu baginda kalau berbekam, Nabi akan berbekam di akhda'in, ni 2 tahun ni lah tadi saya. Wal kahil, kahil ni di tengah belakang, tulang belakang. Tempat yang kita sebut tadi. Riwayat lain kata bainal katifain, antara dua bahu. Betul lah, belakang tu lah. Bila Nabi berbekam ni, ni adalah hadis. Ni sahih. Kata, wa kana yahtajimu, dan Nabi selalu berbekam li 17 pada 17 hari bulan. Wa 19 pada 19 hari bulan. Wa 21 dan 21 hari bulan. Nabi selalu berbekam. Kana yahtajimu, selalu. Saya dah biasa ajak dah dulu, kan?
Fa'il madhi naqis bertemu dengan fa'il mudhari', dia membawa maksud selalu. Jadi Nabi selalu berbekam bila 17 hari bulan, 19 hari bulan dan 21 hari bulan. Ni hujung bulan ke awal bulan ke tengah bulan? Tengah bulan kan? Kan? 15 mana duduk tengah kan? Maknanya 17, 19, 21. Masa ni bulan duduk dekat dengan kita ke jauh pada kita? Dia pelan turun lah kan? Tapi awal bulan dengan akhir bulan ni kan sambung. Jadi awal bulan dengan akhir bulan ni Nabi tak berbekam pada waktu ini. Bukannya maknanya haram berbekam waktu itu, dah. Tapi dia ada, manusia ni dia ada darahnya, ada masa dia naik, ada masa darah dia turun. Dia ada kaitan juga. Dia ada kait juga dengan bulan. Sebab bulan ni tuan-tuan, dia lebih dekat dengan bumi berbanding matahari. Dan berlakunya pasang surut di laut ni disebabkan berlaku faktor kerana bulan lah juga. Pergerakan bulan itu. Dia ada beberapa sebab dah. Kalau kita tengok, antaranya ialah kerana faktor putaran bumi. Kemudian dia berkaitan juga dengan graviti bulan. Kemudian dia berkaitan juga dengan graviti matahari. Dia ada kait dah. Sebab tu dia bila main waktu dia setengah-setengah masa ni, dia jadi manusia tu dia jadi kadang cepat marah. Kan? Sebab tu bila berlaku gerhana pun ada juga efek dia pada manusia. Dia ada efek-efek dia juga. Ada kesan-kesan dia. Sebab tu Nabi suruh semayang, Nabi suruh macam-macam. Rupanya ada kesan pada tubuh badan manusia ni. Sebab kita ni, dalam badan kita ni darah. Darah ni dia cecair. Kan? Dia sama macam laut jugalah. Dia ada kaitannya sebenarnya. Jadi sebab itu Nabi ajar ataupun Nabi selalu berbekam pada 17, 19 dan juga 21 ini. Kerana dia ada pengaruh juga dengan bulan itu tersebut. Jadi bukan ikut kalender Masih, dia kena ikut kalender Islam. 17 Rabiul Akhir ni, 17 ke 19, 21. Dia waktu ni sangat baik. Tapi waktu-waktu lain pun boleh saja. Kalau awal bulan ke akhir bulan pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita ada sakit, contohnya kita sakit kepala, ada migrain ke sebagainya, takkan nak tunggu 17. Kan? Hari ni baru 1 hari bulan, duk sakit kepala ni, migrain, tak boleh nak bangkit. Orang kata pilah berbekam. Tak boleh. Nabi 17 hari bulan. Tu dia. Kan? Tu lurus sangat. Boleh saja kalau dah sakit, boleh. Kalau saja-saja kita nak pergi bekam, eloknya kita ambil masa-masa macam ni lah. 17, 19, 21. Ulama ataupun para pakar orang berbekam ni, dia suruh kita kalau boleh, bekam yang paling baik ni pada awal pagi. Pada awal pagi dia kata bagus. Dan mereka akan suruh kita minum air banyak. Sebab jangan bagi darah kita jadi pekat. Dia suruh minum air banyak supaya kita mudah mengeluarkan darah-darah yang kotak-kotak tu, dia boleh keluar. Dia ada sebab dia. Bila 17, 19, 21 ni, bila kita pergi bekam, dia akan lebih keluar darah kotak tu lebih banyak. Berbanding pada lain daripada waktu-waktu ini, berlainan daripada waktu-waktu tengah-tengah bulan ini, dia darah dia akan jadi macam sejak sikit, dia payah kita nak keluarkan darah tu. Keluarlah tapi tak banyak. Berbanding dengan kalau di waktu-waktu ini, dia ada kaitan. Samalah kan, dia bulan ni dia memainkan peranan. Itu pentingnya bulan. Walaupun lah ni tak ada bulan, lah ni ada tulis perkataan saja. Kan? Lagi masuk dia jadi ceramah pula. Lah ni musim ceramah. Kan? Saya tak payah sebut banyak-banyak, pun faham dah. Ada akal masing-masing bakat fikir lah. Kan? Di Kedah ni boleh nampak lebih jelas lagi lah. Kan? Kebaikan-kebaikan apabila ada kuasa. Bila kita ada kuasa, banyak benda baik yang kita boleh buat. Okey, baik.
Jadi waktu-waktu ini adalah sunnah. 17, 19, 21. Ini yang terbaik. Kemudian ada juga hari-hari dia yang tak boleh kita, bukan tak boleh, sebaiknya kita elakkan daripada kita berbekam. Dan ada waktu dia yang baik kita berbekam. Ada satu hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar. Hadis Ibn Umar kata pada al-hijamah tazidul hafizu hifzan. Berbekam ini akan menyebabkan orang yang mengapai kuat ingatannya. Mengapai dia boleh menguatkan ingatan. Wal aqilu aqlan, dan menambahkan orang yang cerdik ini kecerdikannya. Lagi banyak kecerdikannya. Maka kerana itu kata Sayyidina Abdullah bin Umar, fahtajimu ala barakatillah yaumal khamis. Maka berhijamlah, berbekamlah kamu pada hari Khamis dengan keberkatan Allah. Berbekamlah kamu pada hari Khamis. Wal Itsnain, wahtajimu ala fahtajimu ala barakatillah yaumal khamis. Berbekamlah kamu dengan keberkatan Allah pada hari Khamis. Wal Itsnain, dan juga pada hari Isnin. Sebab Nabi sendiri berbekam pada hari-hari tersebut, hari Isnin, hari Khamis. Dan juga boleh juga wahtajimu yaumal Thulasa, berbekam juga pada hari Selasa. Kemudian ada juga riwayat disebut wajtanibul hijamah yaumal arbi'a wal jum'ah was sabt wal ahad. Sebaik-baiknya elakkan daripada berbekam pada hari Rabu, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Sebagian daripada ulama sangat-sangat keras supaya mengelakkan daripada berbekam pada hari Rabu. Kalau boleh hari Rabu tu jangan berbekam. Apa sebabnya? Wallahu a'lam. Mungkin ada lah kesan-kesan dekat wallahu a'lam lah. Tapi disebut oleh para ahli ulama adalah yang sangat dilarang daripada berbekam ialah pada hari Rabu. Hari lain tak ada masalah. Yang terbaik ialah hari Isnin dan juga hari Khamis. Adapun hari Rabu dia panggil sebagai mazmumatun bil ittifaq. Wal hijamatu yawm as-sabt wal arbi'a wal jum'ah mazmumatun bil ittifaq. Dicela pada hari-hari tersebut, hari Sabtu, hari Rabu, Jumaat adalah sangat dicela dengan ittifaq. Dan hari Ahad, hari Selasa fiha khilaf, ada khilaf di situ. Ada khilaf, ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Jadi walaupun secara saintis, secara scientifically dia tak ada kajian lah, wallahu alam lah kan, berkaitan hari Rabu ke apakah, tapi apabila disebut oleh ada riwayat yang kata macam tu, kita lebih baik elak. Itu lebih baik. Hadis kita yang terakhir bab ini. Haddatsana Ishaq bin Mansur qala anba'ana Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Anas bin Malik qala. Kata Sayyidina Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun bimalalin ala zahril qadami. Riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam. Dan Nabi berbekam pada ketika itu hal keadaan Nabi muhrim, Nabi dalam keadaan ihram. Nabi tengah ihram, kemudian Nabi berbekam ketika itu masih lagi dalam keadaan ihram. Muhrim, bukan mahram. Orang Melayu dia sebut mahram kan. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Muhrim lah. Muhrim ni orang yang berihram. Jadi orang Melayu kita kata, saya tak boleh keluar dengan awak sebab awak bukan muhrim saya. Bila masa kawan tu duduk berihram. Kan? Ikut suka hati dia hanya nebuh mari ikut mana pun. Bagi betul lah muhrim, orang yang buat umrah atau buat haji duduk tengah dalam keadaan ihram. Mahram, orang yang diharamkan daripada kita kahwin dengan dia. Dua benda yang berbeza. Jadi Nabi sedang dalam keadaan muhrim, dalam keadaan berihram di satu tempat nama dia Malal. Malal ni lebih kurang 17 batu daripada Madinah. Nabi on the way. Dan oleh kerana Nabi duduk berjalan tu Nabi sakit kaki, maka Nabi pun berhijam ala zahril qadam, di atas kaki. Dekat atas kaki ni. Ada ulama kata dekat tumit. Sebagian ulama mengatakan di tumit. Sebagian ulama kata di lutut.
Tapi kalau kita tengok dalam hadis ni, ulama kata memang ala zahril qadam, makna di atas kaki. Jadi kaki kita ni Nabi berbekam ke atas ni. Memang Nabi bekam atas ni. Dia panggil atas ni dia banyak urat. Atas kaki kita ni dia banyak urat. Orang yang tak berapa ada perlindungan tu dia akan nampak urat dia. Macam saya sampai ke kaki ada perlindungan. Tak apa nampak. Kalau dia ambil darah pun kesian kat dia. Dia ketuk kesian kat dia. Kan? Tu saya jarang pi apa nama derma darah dah tu. Kan? Pasal kesian. Kesian kat misi tu dia duk cari tak jumpa kok belah ni, tak jumpa kok belah ni, tak jumpa. Kan? Sampai misi tu kata, "Encik ni betul ke orang?" Betul ya? Kan? Dia tadi juga duk pi kat kulim tu. Dia duk melawak kan. Saja nak pi ambil apa nama, nak dapat Milo ke ayam kotak ke pi lah dah madak dah. Kan? Dia bagilah Milo satu kan. Baik. Jadi Nabi ini akan berbekam di atas kaki Nabi. Di sini ada banyak urat. Di sini banyak urat. Sebab itu bila berbekam dia akan mengeluarkan darah-darah yang kotak-kotak di kaki itu. Sebab itu dia jadi ringan, memudahkan Nabi untuk menyambung perjalanan untuk berjalan. Dan daripada hadis ini juga ulama sebut hukumnya harus berbekam ketika kita dalam keadaan ihram dengan syarat tidak menggugurkan bulu-bulu ataupun bulu roma atau apakah sebagainya. Kita boleh jaga dia, tak apa. Kalau dalam mazhab Maliki dia kata makruh. Dalam mazhab Maliki dia kata makruh. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i hukum dia adalah harus, boleh, dalam masalah. Sebab Nabi sendiri pun berbekam pada ketika dalam keadaan Nabi berihram. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, habislah bab kita ni berkaitan dengan berbekam. InsyaAllah pada pertemuan kita akan datanglah. Kita akan masuk bab yang baru, iaitu bab ma jaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Kalau ikutnya tuan-tuan ni kuliah kita yang terakhir pada tahun ini. Sebab bulan 12, bulan depan saya pergi umrah. Jadi tak ada. Jadi kita akan jumpa pula tahun depan. Bunyi macam jumpa kan. Sebulan ya. Tahun depan lah kita jumpa. Kita baca bab yang ke-51. Kitab kita ni kuih nipis dah tuan-tuan. Nak habis dah maksud dia. Tuan-tuan pun tak ada kitab lagi. Kan? Tak apa. Nanti tinggal satu bab nak habis tu kita beli. Amboi ustaz aku betul kan. Tak apa. Bab kita tahun depan bab ke-51. Dalam kitab ni dia ada 56 bab ya tuan-tuan. Maknanya kita nak habis lah. Lagi 5 bab lagi kita habis. 5-6 bab ni habis insya-Allah. Lepas tu kita fikir nak baca apa pula. Habis lah takat tu. InsyaAllah kita jumpa pula tahun depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.